Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا وطبيب قلوبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم من أزواجه وأولاده وقرباته وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لا ريب فيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا ناصرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan inayah, taufik dan juga hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kita ruang dan peluang serta kesempatan kepada kita untuk bertemu dan berhimpun pada malam hari ini. Mudah-mudahan pertemuan dan perhimpunan kita ini dapat meraih pandangan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni akan segala macam dosa dan noda, kesalahan dan maksiat yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga bermohon agar Allah Subhanahu wa taala merahmati umur kita, memberkati sisa umur yang terbaki pada kita. Mudah-mudahan sisa umur tersebut menjadi umur yang terbaik dalam hal keadaan kita bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik, kita sambung bacaan kitab kita Faridatul Fara'id fi 'ilmi al-'aqaid. Kita masih lagi membicarakan tentang sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala di sisi yang disepakati di sisi Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kita sampai pada sifat yang ke ada. Yang ke-10. Yang ke-10. Alhamdulillah. Baik, sifat yang ke-10 daripada sifat yang wajib bagi Allah yang disepakati oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah, iaitu sifat hayat. Hayat. Ya, hayat dah. Sudah hayat dah. Kalau hayat dah, hari ini kita lenjam lagi habis ya. Tak banyak. Baik. Kalau hayat sudah sifat ke-10, kita pergi pada sifat ke-11 dan sifat ke-12 sekaligus. Sifat ke-11 iaitu sifat sama, yakni maha mendengar. Sifat ke-12 sifat basar, artinya maha melihat. Sama, mendengar, basar, melihat. Dan keduanya, kata muallif kitab kita, dan keduanya yakni dua sifat yang qadim, sedia ada. Sifatnya bukan aridah macam kita dah sebut banyak kali. Budak-budak beranak biji mata ada, tapi dia nampak tak? Beranak ada telinga, dia dengar tak? Tak tu. Antum la ta'lamu syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Kata Allah, kamilah yang develop untuk kamu. Saat kamu beranak, kamu tak tahu apa, kamu tak reti apa, kami develop, kami bina, kami jadikan bagi kamu as-sam'a, pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuad, hati perasaan. Tapi kata Allah, mereka-mereka yang kami bagi kami bagi penglihatan, kami bagi pendengaran ini, kami bagi hati perasaan, kata Allah, qalilan ma tashkurun, sikit sangat daripada hampa yang reti bersyukur.
Daripada hampa tak nampak, aku bagi nampak. Daripada hampa tak dengar, aku bagi dengar. Daripada hampa tak reti nak rasa apa. Nah, budak-budak, beranak-beranak, nyamuk mai ketik, semut mai ketik, merah berbirat. Dia teriak lah. Dia tak ada rasa. Bukan macam kita, bukan kata nak tunggu ketik. Dia mai hinggap. Tepi telinga saja tak boleh lena. Yang kata nyamuk ni. Budak sampai bila ketik berbirat. Kata lamuna syai', hampa tak ada rasa apa. Aku develop rasa tu. Tapi bila hampa dah reti merasai dengan sendiri, qalilan ma tashkurun, kata Allah. Sikit sangat daripada hampa yang reti bersyukur. Yang keduanya qadimah, sedia ada. Dia bukan aridah, dia bukan bersifat dengan sifat yang mendatang. Dia tak sama dengan makhluk. Besar-besar lembu tu pun beranak-beranak, bukan boleh diri. Dia ambil masa. Tambah manusia, beranak-beranak bukan boleh berjalan. Kuda pun begitu kencang dia lari, beranak-beranak bukan terus berlari. Dia ambil masa. Tulang tu nak bagi kerah dulu apa semua sampai dia boleh berdiri. Sampailah dia boleh jalan dan berlari. Ambil masa. Allah Ta'ala semua sifat yang layak bagi dia adalah qadimah, sedia. Sedia tu ultimate. Dia bukan main dia satu, sagi masuk dia dua, sagi pi dia tiga dah. Daripada sejak azali dia duduk ultimate dah. Kita mula daripada tak ada dia, boleh dia satu merangkak, boleh masuk dia dua berdiri menampak sikit-sikit, masuk dia tiga boleh berjalan, masuk dia empat boleh berlari, dia lima lagi misalkan. Takat berapa? Sampai hari ini cuba Aceh lawan lari tengok. Takut tanggal lutut dia. Sampai satu masa kita pun berkurang. Makna kita tak sampai kepada puncak dan sedia sebegitu. Kita develop sikit sampai satu masa dan kita akan drop. Jaranglah dengar orang 100 tahun boleh umur berlari lagi. Umur 100 tahun boleh makan setengah periuk. Tak tahu kalau ada aku belah saka. Hak tu sajalah. Kita yang tak berapa sampai 100 tahun ni pun dah makan 2-3 mulut sudah lah. Nah, tak apa nak boleh pi lah. Tambah 100 tahun. Berarti tuan-tuan jangan minta umur panjang-panjang sangat. Siang ke orang. Tara patut, tara padan sudah. Ni minta sampai 300 tahun, 400 tahun umur. Minta tak salah. Nu kesian yang nak tunggu tu. Yang berdiri keduanya pada zat, melekat ia pada zat dengan makna sebagaimana zat itu wujud, maka sebegitulah sifat ini. Kalau zat itu tidak berlaku padanya fana, maka begitulah sifat ini tidak berlaku padanya fana. Kan zat Allah Ta'ala. Posisi lengan dah, apa jangan jari, jangan buat pasal sudah. Bagaimana zat Allah Ta'ala, sebegitu hal keadaan zat Allah Ta'ala dengan ketiadaan rasa, dengan ketiadaan punah. Maka sebegitulah sifat bagi Allah Ta'ala. Tidak akan rosak dan takkan punah. Semacam mana zat Allah Ta'ala telah kita sabitkan bagi zat Allah Ta'ala itu baqa, kekal. Maka apa yang melekat pada zat yang kekal ini kekal juga dia. Bukan macam kita. Boleh hari ni umur tak tara mana lagi pun, buka-buka mata haram tak nampak dah. Tu nak tunggu 100 tahun. Allah. Tuan-tuan ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Yang kata Allah, semua sifat ini melekat ia pada zat dengan makna sebagaimana zat Allah Ta'ala tidak binasa, maka sebegitulah sifatnya.
yang terbuka dengan keduanya. Dengan makna yang kata terbuka dengan keduanya, artinya ternyata dengan dua sifat, yakni sama dan basar itu, oleh tiap-tiap barang yang ada, sama ada ia zat atau lainnya, seperti warna dan suara dan segala sifat Allah Ta'ala yang mawjud. Allah Ta'ala bila sebut kata dia itu sama, sama ni terbuka, artinya semua benda dia boleh dengar. Apa yang terzahir oleh suara dia dengar, dan apa yang tersembunyi di balik suara pun dia dengar. Kita hanya boleh dengar yang ada suara. Kalau mengaji sains sikit, dia panggil vibration. Suara kita ni bunyi, dia vibrate. Vibrate ni dia boleh dengar. Yang tak ada vibration, haram telinga tak boleh dengar. Tuan-tuan mengaji tentang whistle supersonic tu. Hak yang telinga manusia tak sampai nak dengar, tapi ada setengah binatang yang tak dengar, itu menyakitkan telinga dia. Pasal pendengaran mereka tidak memerlukan kepada vibration. Tuan-tuan mengaji ya. Saya nak cerita satu persatu macam mengaji budak sekolah. Tu. Batu dulu kalau kita pergi nak buat uji telinga budak-budak sekolah rendah, dia bawa 2 batang besi, dia ketuk. Dengarlah. Vibrate Itu nak kata telinga kita elok. Suara itu vibration. Allah Ta'ala bukan takat dengar yang ada vibrate, bahkan apa yang ada di sebalik suara itu pun dia dengar. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia ya'lamu ma tukhfis sudur. Dia juga maha mengetahui, dengan makna dia mendengar segala suara yang tidak berbunyi, apa yang tersembunyi dalam hati. Yang terdetik oleh hati ini juga di bawah pengetahuan Allah Ta'ala, dengan makna mendengar dia bisik hati ini. Begitu juga dengan sifat basar Allah Ta'ala yang inkishaf. Kita ni terbuka, tapi terbuka kita had. Bila mana ada sad, bila mana ada hijab, kita tak nampak lah. Buktinya apa? Apa yang ada di sebalik dinding kita tak tahu lah. Jangan kata sebalik dinding jauh, yang duduk belakang telinga kita saja kita tak nampak lah. Nak apa? Terbatasnya penglihatan kita. Hebat lagu mana pun, helang tu. Hak kita kata pandangan mata hak hebat ni hilang. Dia berapa kilometer tu dia nampak jelas objek tu. Dia pun yang terbuka, yang duduk di balik bukit dia tak nampak. Yang duduk dalam tanah haram dia tak nampak. Yang kata makhluk ni, Allah Ta'ala dah, dia melihat. Kita tengok sekali dia dengan dia dengan ta'al inkishaf, terbuka. Tidak ada hijab bagi Allah Ta'ala pada pendengarannya, dan tidak ada hijab bagi Allah Ta'ala pada penglihatannya. Dengan makna hijab itu, dengan makna tiada had. Kita paling jauh boleh dengar berapa jauh. Hak kita dengar jelas berapa jauh kita boleh dengar. 400 kilometer, 400 kilo, 400 meter kalau orang keliling kita dengar, tak dengar lah. Terbatas. Penglihatan kita berapa jauh kita boleh tengok dengan penglihatan yang jelas? 300 meter. Boleh 300 meter dapat. 200 meter. Jangan kata saya buka ni haram, depan ni pun tak nampak lah. Katalah kita boleh pergi sampai 100 meter, 150 meter dekat tu. Lain tu nampak, tapi tak jelas lah. Tak tahu butir apa dah. Kalau dengar pun 200 meter, dengar sayuk-sayuk di ujung-ujung lah. Tak faham butir bicara dah. Nak habaq kata kita ni ada hijab, dengan makna ada had, ada sempadan kita. Takat mana boleh. Allah Ta'ala dah.
Seluruh alam ini, apa yang ada di langit dan di bumi, itu juga di bawah penguasaan pendengaran dan penglihatan Allah. Every single thing yang duduk dalam alam ini, Tuhan nampak. Daripada apa yang terzahir dan apa yang tersembunyi dengan mana tidak boleh dilihat. Itu kita sebut tentang jarak. Di antara kelemahan mata kita, kita hanya nampak objek yang ada padanya jirim. Kita hanya nampak benda yang besar saja. Benda yang halus-halus kita tak nampak. Kuman, virus. Kita perlukan alat untuk melihat. Itu pun sampai itu masa tak ada alat tu pun. Tuan-tuan tengok COVID dia virus. Berapa kali dia beranak pula. Berapa kali dia berlaku evolusi. Berapa tahap dia keluar. Tak ada lah. Hak buat virus type 1, tak keluar virus type 2. Tak ada. Cepat dia daripada kita. Hello. Kita hanya nampak yang kasar saja. Yang halus-halus kita tak nampak. Itu kelemahan kita, tapi tidak pada Allah Subhanahu wa taala yang mana dia melihat sesempurnanya. Sesempurnanya. Lagu mana? Wallahu taala a'lam. Cuma yang pastinya mendengar Allah taala dan melihat Allah taala dengan ketiadaan alat untuk mendengar dan ketiadaan alat untuk melihat. Maknanya apa? Allah Ta'ala tak memerlukan pendengaran yang macam-macam mana kita perlu. Telinga, dia bukan alat untuk mendengar. Telinga ni bukan alat untuk mendengar. Yang mendengar duduk di mana? Duduk dalam telinga. Melihat ni bukan dengan mata. No. Saraf yang ada di sebalik mata, retina mata, optik. So kalau kita mengaji, bola mata ni boleh tukar anytime, boleh tukar. Tapi vision tu, orang buta pun ada biji mata. Kalau kata dengan mata melihat, orang buta patut boleh tengok lah. Dia beranak biji mata ada lah. Ada. Yang pekak beranak ada telinga, tapi dia tak mendengar. Nak habaq kata mendengar bukan dengan telinga, melihat bukan dengan mata. Cuma maklum, nak habaq kata di dalam telinga tu, alat pendengaran tu tak tahu nak sebut tentang apa. No, nak sebut optik, nak sebut vision, nak sebut saraf, tak reti. Biji mata tu dah. Tarik keluar biji mata ni, habis rosak segala sistem dia, tak nampak juga. Bukan kata tarik biji mata keluar, boleh tengok tak, pasal rosak sistem dia pun takkan nampak juga. Pasal dia melekat dengan bola mata. Maka kita perlukan alat, tapi Allah Ta'ala dah. Baik mendengar dia, baik melihat dia, tidak memerlukan kepada sebarang alat untuk dia mendengar dan melihat secara sempurna. Baik. Yang berdiri keduanya pada zat Allah Ta'ala yang terbuka dengan keduanya oleh tiap-tiap mawjud daripada segala zat dan warna dan suara dan lainnya. Tuhan, bila kata dia mendengar, sungguh-sungguh dia mendengar. Dia bukan takat dengar. Dia sungguh-sungguh mendengar. Bila kata dia melihat, dia sungguh-sungguh melihat. Dia bukan takat lihat, tapi sungguh-sungguh melihat. Makna kata apa? Tak ada satu pun yang luput
yang boleh lari dari pendengaran dan penglihatan Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita ni tak apa nak dengar, tapi faham. Kan? Orang tu cakap mungkin soal slow. Kita duduk di kedai, bang nak minum apa? Dia tak pernah dengar, tapi kita duduk nak minum apa? Sambil mulut kita tu dan gerakan tangan, oh dia faham. Dia tanya minum. Bang nak makan apa? Dia tak dengar, tapi nampak gerakan tangan, dia faham. Maka sebab tu mu'allim kita dia mensekalikan antara sama dan basar ini. Kerana kedua-duanya boleh menjadi alat bagi keduanya. Dia boleh jadi. Dengan suara pun orang faham, dengan gerakan tangan tak dengar suara pun orang nak faham. Dengan melihat. Orang buta bukan ada biji mata, bukan maksudnya tak ada penglihatan dia, tapi dia berjalan dengan tongkat tu, bunyi ujung tongkat tu, dia tahu depan ni boleh jalan ke tak boleh jalan. Kan? Hak dia berjalan ke tongkat tu, dia duduk rabar dengan tongkat tu, dia tahu oh yang ni kena angkat kaki, yang ni boleh jalan steady, oh yang ni lubang mau kena lari. Dia tahu. Kita yang ada biji mata sandung saja. Tapi Balakong, dia ada satu tempat orang-orang buta daripada belajar refleksologi. Depan naik lalu bawah tu restoran adalah di kaki 5 tu meja tambahan apa semua. Lepas tu kena naik tangga pusat depan tingkat 1. Jadi depan terpaksa naik tangga. Saya duduk tengok orang buta ni, saya duduk di restoran tengok orang buta ni, dia pergi. Dia lalu tepi restoran ni, harap tak langgar orang pun. Harap tak langgar orang pun. Beretur sikit tu biasa. Nah, nak langgar meja orang, dah. Dia naik tangga tu. Tak pernah nampak takat hari tu lah. Tergelincir jatuh. Tersandung kaki, tak ada. Tapi kita yang celak ni, acap kali jatuh. Maka keduanya, yakni sama dan basar Allah Ta'ala, keduanya itu bertaluk ia dengan ta'aluk inkishaf. Kasyaf. Inkishaf, inkashafa yang kashifu, inkishafan kasyaf. Yakni terbuka. Mendengar Allah Ta'ala dan melihat Allah Ta'ala dengan ketiadaan hijab yang kita sebut tadi. Dia terbuka, semua benda dia boleh dengar, hatta suara yang tidak bersuara. Suara virus, suara anak-anak. Kadang-kadang kita habis lemari hancur, anak-anak gerik tu pun kita tak dengar. Tak dengar, tapi Allah Ta'ala Maha mendengar. Itu nampak tu anak-anak, kita tak dengar dah, tapi Tuhan mendengar. Bila mana Tuhan bagi kelebihan ini kepada makhluk, maka jadilah makhluk ini hebat. Dia bagi sikit dengan Nabi Allah Sulaiman boleh dengar suara semut. Hebat. Hebat. Sikit Allah Ta'ala bagi. Hebat. Bayang hak duduk dekat Allah Ta'ala tu, kalau sikit dia bagi Nabi Sulaiman, suara semut pun boleh dengar. Fi hujriha, semut tu pula duduk dalam sarang tu, dia boleh dengar suara semut. Bayang kalau Tuhan bagi banyak lagi. Ada di antara para awliya Allah Ta'ala yang Tuhan bagi pada mereka karamah. Dengan karamah itu mereka mendengar suaranya pokok, mereka mendengar suara ayah, mereka dengar suara tasbih burung, yang akhirnya menjadikan mereka itu hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Lepas tu dia tak bagi kat kita perangai tu. Kalau bagi kat kita act saja. Dia bagi pada awliya dia, pasal awliya dia reti syukur.
Dan mereka pun tak. Kita baca kisah Nabi, kita baca kisah Muhammad bin Ismail, Imam Bukhari, mengembara dia di tengah padang pasir sehingga mendengar akan dia suara tasbihnya daun. Allah bagi kehebatan pada dia sehingga melahirkan dia insan yang hebat. Pada Tuhan nak bagi pun. Nah, kalau dengan kita ni dah enam kalau Tuhan bagi. Tara tak bagi ni pun sombong, tak sangka dah. Tak mau sembahyang, tak mau ikut perintah, tambah kalau dia bagi. Maka syukur kita pasal Tuhan tak bagi itu. Macam kita hari tak berapa kaya, okey. Cuba kalau kaya sikit. Tak berapa kaya ni bolehlah nampak muka ni. Kalau mai kaya sikit, oh, sorry lah, tak ada masalah. Every single second for me is money. Sombong. Maka bersyukur Tuhan tak bagi kita kaya. Pasal kita tak tahu kalau Tuhan ubah sifat kita, yakni apa yang dia anugerahkan kepada dia, bagi benda yang tak layak bagi kita. Kita tak tahu apa jadi dekat kita. Dan ma'asyiral muslimat rahimakumullah. Maka ta'aluk inkisyaf artinya terbuka seperti ta'aluk ilmu. Yakni macam mana Allah Ta'ala mengetahui dengan ilmu dia. Maka sebegitulah pengetahuan Allah Ta'ala pada mendengar dan melihat dia. Dia melihat benda yang nampak, warnanya lagu mana, bentuknya lagu mana. Dia nampak everything clear. Terus ada sembunyi pada Allah Ta'ala. Macam kita biasa sebut kisah Imam Junaid Al-Baghdadi dengan anak muridnya, dua orang Ahmad. Pendek cerita, sembelih seekor ayam dengan pisau yang aku bagi ni, hampir sembelih ayam ni, pergi cari tempat yang tak ada satu mata pun nampak. Salah seorang seronok boleh sembelih no. Masuk dalam perut bumi, ada yang tu boleh terbang di langit, ada yang tu boleh pergi ke pulau, sembelih seronok. Tinggal satu orang ni habis rata ceruk bumi ni, dia lari cari tempat yang mana mata tak jumpa, akhirnya dia tak jumpa. Dia balik dengan ayam duduk hidup, dengan pisau tak diguna, pakat semua duk gelak dekat dia. Junaid Al-Baghdadi tanya pada dia, pasal apa hang tak sembelih ayam ni? Awak hang tak reti sembelih? Dia kata bukan tak reti, Tok Guru reti. Cuma syarat Tok Guru tadi sembelih pada tempat yang tak ada satu mata pun nampak, yakni tak ada satu penglihatan yang nampak. Tolong habaq dekat saya, belahan dunia mana yang Tuhan tak nampak? Kat situ kalah. Kita macam orang tua-tua kita dulu kan, hampa kalau nak buat tik, jangan buat tik dalam kampung orang kenal, buat tik luar kampung orang tak kenal. Dia ingat dalam kampung orang nampak, luar kampung orang tak nampak. Oh, Tuhan tu dalam kampung saja, luar kampung Tuhan tak ada. Maka sama macam ilmu, sebagaimana Allah Ta'ala mengetahui dia dengan ilmu yang tiada kurang dan tidak memerlukan proses upgrade bagi Allah Ta'ala pada ilmunya, maka sebegitulah sifat mendengar dan sifat melihat Allah Ta'ala. Dia tak perlu nak upgrade. Kita dulu okey, pada zaman budak-budak cantik-cantik main lama sikit, dia mula kabok. Dah main kena pakai cermin mata. Lah pakai cermin mata pun dekat jauh okey, main dekat tak boleh baca dah, kelabu dah. Mau kena pula tambah satu kanta cermin untuk baca pula. Dia main kurang sampai lama-lama sikit kena kencing mana main pada cataract, glaukoma bla buta pergi mata. Tapi Allah Ta'ala adil. Allah Ta'ala maha adil.
Ditariknya satu, dibaginya satu. Yang kata Allah tuan-tuan tengok, kita kata sebut orang buta. Tangan dah very sensitif, pendengaran dah sangat sensitif. Kita duduk sengat-sengat belakang tu, dia boleh tanya, siapa belakang saya? Dia punya sensitif. Bila Tuhan tarik penglihatan mata, Tuhan bagi telinganya, derianya lebih. Tuhan bagi pada hidungnya, derianya lebih. Tuhan bagi sense dia lebih daripada kita, sehingga tubuh badan dia boleh merasai haba yang berada di sekitarnya. Kan kita ni haba, makhluk hidup ni dia ada haba dia. Sebab tu cermin infrared, cermin night Google tu, hak tengok malam tu, bukan nampak orang bentuk lagu mana, tapi bentuk haba pada tubuh itu. Dia mengesan pergerakan haba itu. Haba ni. Kan kita bila orang main dekat, kita ada satu main hangat sikit. Haba tu, dia sensitif lebih daripada kita. Dia sensitif lebih. Allah Ta'ala bagi. Dia tarik satu, dia bagi ikut lain. Hebat Allah Ta'ala. Maha adil Allah Ta'ala. Sebab tu kita tengok orang buta, walaupun dia tak nampak, jarang dia tu banding dengan orang jelek. Kalau boleh buat bancian, tandas kita, tempat wuduk kita, kalau boleh buat bancian, berapa ramai orang jatuh, daripada ramai-ramai tu, berapa ramai orang buta, berapa ramai orang jelek. Mau kena buat satu buku, nak buat satu buku, siapa jatuh tulis nama. Belakang, ujung tu ada keterangan, buta atau jelek. Lagi kita boleh buat satu graf. Kita buat bancian. Hebat Allah Ta'ala. Yang tu yang kadang-kadang tak ada pada kita. Pasal kita bila Tuhan bagi semua, kita tak rasa hebat Allah Ta'ala. Tapi bila Tuhan tarik satu, kita akan rasa hebat Allah Ta'ala. Macam kita hari ni lah, duduk sihat ni tak rasa hebat Allah Ta'ala. Tapi bila mai sakit, tak lalu makan, dia main lenguh, masa tu kita rasa, ya Allah, sakit. Sikit-sikit Allah, sikit-sikit Allah. Tapi masa sihat dah haram, Allah pun tak bunyi. Hebat Allah Ta'ala. Dia dikenali saat meniadakan. Dia lebih didekati saat menarik nikmat ini. Berbanding orang yang diberikan nikmat, makin jauh dia daripada Allah Ta'ala. Tapi mereka yang ditarik nikmatnya, makin dekat dia kepada Allah. Dah, saya dah tunggu dulu 8-16 lagi 1 minit. Dah, baik kita bagi nazar pada azan isyak lebih dahulu insya-Allah. Saya dah tunggu klip-klip ni. Kita tak nampak. Nampak yang tu ya.
Baik tuan-tuan ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Qala musannif, dan wajib atas kita i'tiqad bahwasanya inkishaf yang hasil dengan sama itu lain daripada inkishaf yang hasil dengan basar. Bila sebut Allah Ta'ala ini kasyaf pada pendengaran dan kasyaf pada penglihatan, yang mana kasyaf pada penglihatan satu perkara, kasyaf pada pendengaran satu perkara. Kasyaf itu bukanlah satu benda yang merangkumi mendengar dan melihat. Mendengar satu kasyaf, melihat satu kasyaf. Inkishaf itu pada kedua-dua sifat ini. Maka bagi Allah Ta'ala, dia dengan ilmunya, dia dengan kudrah dia dengan iradah dia, maka melihat ia dan mendengar ia apa yang melangkaui daripada kudrah dan iradah dia. Melangkaui daripada kudrah dan iradah dia. Kerana apa? Kerana tiga perkara bila kita sebut tentang sama, basar dan yang ketiganya kalam, ketiga-tiga sifat ini tidak memerlukan dalil akal untuk memahaminya. Sifat kudrah kita boleh sebut, hebat Allah Ta'ala, maha kuasa Allah Ta'ala ini, kita dapat lihat bagaimana dia menciptakan gunung ganang yang besar-besar. Nak tunjuk kata hebat kudrah Allah Ta'ala maha berkuasa. Nak kata hebatnya Allah Ta'ala dalam berkehendak. Ada di antara kita yang senang, ada antara kita yang susah. Ada di antara kita dapat apa yang dia nak, ada di antara kita yang tak dapat apa yang dia nak. Di situ menunjukkan iradah, kehendak Allah Ta'ala atas kita. Itu semua kita boleh tengok dengan akal kita. Tapi sifat sama, sifat basar, sifat kalam ni
Kita tidak boleh menggunakan akal kita semata-mata untuk memahami ketiga-tiga sifat ini. Maka spesialnya tiga sifat yang terakhir ini di sisi Asy'ariyah. Tiga sifat yang terakhir, sifat 11, 12 dan 13, yakni sama, basar dan kalam. Ketiga-tiga sifat ini tidak memerlukan dalil akal pada menentukannya. Untuk menentukan sama, basar dan kalam Allah Ta'ala, cukuplah dia yang mengkhabarkan kepada kita tentang sama dia, tentang basar dia dan tentang kalam dia. Pasal apa? Kita tak boleh nak rasa bagaimana Tuhan melihat, kita tak boleh nak mengetahui bagaimana Tuhan mendengar, dan kita mustahil atas dunia memahami dan mendengar perkataan Allah Ta'ala yang keluar daripada zat dia. Mustahil. Tak ada siapa pun antara kita, hatta Nabi kita Muhammad SAW pun tidak memahami kalam Allah Ta'ala yang keluar daripada zatnya. Itu dibahas oleh ulama pada malam Isra dan juga Mi'raj, ketika Nabi bertemu Allah Ta'ala dengan bahasa apakah Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi kita Muhammad pada malam Mi'raj. Sebab macam itu ulama bahas, apakah Tuhan bercakap dengan suara semacam suara kita? Itu dibahas oleh ulama. Itu min kalamin daqiq, daripada perkataan, perbahasan yang sangat dalam, yang kita orang awam tak payah nak bahas. Teruk-teruk lagu tu sudah. Sebab tu mu'alif kita habaq tiga sifat sama, basar dan kalam tidak boleh dipahami dengan akal, cukup dengan dalil naqal. Sebagaimana yang Tuhan habaq kepada kita tentang zat dia, tak tahu. Dia habaq dia melihat, dia habaq dia mendengar, dan dia habaq dia berkata-kata. Takat itu sudah kita terima bagaimana yang dia habaq. Lebih daripada itu, tak ada siapa pun yang tahu. Tak ada siapa yang pernah tengok bagaimana Tuhan melihat. Tak ada siapa yang pernah bercakap macam mana Tuhan bercakap. Tak ada siapa pun yang melihat bagaimana Tuhan melihat, bagaimana mendengar dengan Tuhan mendengar. Itu ada satu selawat, wa insyurri fi awhali tauhid la ahaisu illa biha. Selawat Ibnu Bashish. Tuan-tuan kalau balik ke Google, selawat Ibnu Bashish, tuan-tuan baca selawat itu, tuan-tuan faham makna dia. La ajidu wala ara wala asma wala ahisu illa biha. Tidaklah aku mendapati, tidaklah aku melihat, tidaklah aku mendengar, dan tidaklah aku merasai melainkan dengan anugerah Allah Ta'ala. Takat tu. La ajidu wala asma wala abus wala la ara wala ajidu wala asma illa biha. Baik. Dan inkishaf yang hasil dengan tiap-tiap daripada keduanya lain daripada inkishaf yang hasil dengan ilmu. Ta'alluq inkishaf pada ilmu satu perkara, pada sama satu perkara, pada basar satu perkara. Yang ketiga-tiganya walaupun bersifat dengan sifat inkishaf, berta'alluq dengan ta'alluq inkishaf, tapi ketiga-tiganya tidak serupa. Ta'alluq ilmu begini, ta'alluq mendengar begini, ta'alluq melihat begini. Dia tak sama. Dan inkishaf yang hasil daripada tiap-tiap keduanya lain daripada inkishaf yang hasil dengan ilmu, dan bahawasa bagi tiap-tiap daripada inkishaf yang tiga itu hakikat yang diserahkan pengetahuannya kepada Allah Ta'ala jua. Dia kata, bila kita sebut Allah Ta'ala dengan tiga sifat sama, basar dan kalam ini, berta'aluk dia dengan ta'aluk inkishaf, lagu mana serah pada Allah Ta'ala saja. Lagu mana dia boleh nampak, lagu mana dia boleh mendengar yang tak ada suara, lagu mana dia boleh bercakap dengan ketiadaan suara, dengan ketiadaan bunyi.
Serah urusan itu kepada Allah Ta'ala. Jangan duk kata mustahil kalau Tuhan melihat, kalau tak ada penglihatan bagi dia. Mustahil Tuhan cakap kalau tak ada bunyi. Kerana kita menyamakan mendengar, melihat dan berkata-kata semacam mana kita mendengar, kita melihat, kita berkata-kata. Sedangkan Allah Ta'ala itu mukhalafatuhu bil hawadis. Duk tahu tu. Bersalahan Allah Ta'ala dengan sikap macam mana kita, maka bukan macam pula Allah Ta'ala. Takkan serupa, takkan sama, walau apapun seginya. Dan bagi sama dan basar itu 3 ta'aluk. Yang pertama ta'aluk tanjizi qadim, iaitu ta'aluk keduanya dengan zat Allah Ta'ala dan sifatnya. Yang pertama ta'aluk tanjizi qadim, sedia daripada sejak azali selalu. Sebagaimana zat Allah Ta'ala yang sedia, wujud, qidam, sedia, maka sebegitulah wujud dan qidamnya sifat sama, basar dan kalam Allah Ta'ala. Sejak azali Allah Ta'ala itu ada, maka sejak azalilah Allah Ta'ala mendengar, Allah Ta'ala melihat dan Allah Ta'ala berkata-kata. Sejak azali. Kalau zat Allah Ta'ala wujud dan baqa itu dengan ketiadaan kesudahan, maka sebegitulah juga sifat sama, basar dan kalam Allah Ta'ala juga tiada kesudahan baginya. Tentu namanya ta'aluk tanjizi qadim. Yang kedua ta'aluk suluhi qadim. Ta'aluk suluhi qadim, iaitu ta'aluk keduanya sama dan basar dengan kita dahulu daripada ada kita. Maknanya apa? Sama kita, Allah Ta'ala dah cipta sebelum tubuh kita ada. Basar kita, Allah Ta'ala telah cipta sebelum jasad kita ada lagi. Maka wujud sama dan basar kita sebelum wujud zat kita. Maka tak heran pada alam arwah, di alam ruh, kita belum ada lagi. Kita belum ada lagi. Di alam roh, Allah Ta'ala bertanya kepada sekalian roh yang tak ada jasad itu, alastu bi rabbikum? Mereka dengar pertanyaan Tuhan dan mereka menjawab, qalu, menjawab semua roh, bala syahidna, bahkan engkaulah Tuhan kami ya Allah. Mereka mendengar ucapan Allah Ta'ala dan mereka melihat Allah Ta'ala dan menyaksikan Allah Ta'ala dengan sama dan basar yang ada pada masa itu. Maka sama dan basar itu, hak yang ada pada alam arwah, duduk pada jasad kita, duduk pada jasad kita, pada zat kita, pada saat beranak kita atas muka bumi. Beranak kita atas muka bumi, maka duduklah sama itu dengan kita, basar itu dengan kita, kalam itu dengan kita. Tapi Swiss-nya Tuhan pegang. Swiss-nya Tuhan pegang. Ada budak yang beranak sampai satu masa melihat dia, dan ada budak yang beranak sampai satu masa dengan kajian manusia, Dr. Habab, budak ini terlahir dalam keadaan budak. Beranak dia tak boleh identify. Pendengaran, penglihatan dan ucapan lidah, kalam ini doktor tak boleh identify masa beranak. Lepas satu masa baru doktor boleh identify. Dia bukan macam sakit jantung. Sakit jantung budak dalam perut mak lagi, doktor tahu dah. Oh, budak ni ada kegagalan jantung, budak ni ada masalah jantung. Tu doktor boleh tahu walaupun budak tu tak keluar lagi. Tapi mendengar, melihat dan bercakap ini, budak tu kena keluar dulu. Sampai satu masa baru boleh identify. Duduk dalam perut, doktor hebat lagu mana pun dia tak boleh keluar satu ucapan, budak ni beranak buta. Tak boleh. Cacat boleh.
Budak dia keluar mungkin cacat kaki, boleh. Pasal dia boleh apa panggil? Scan. Dengan scan tu dia nampak. Tapi penglihatan, pendengaran, ucapan ini tak boleh nampak dengan scan. Secanggih mana pun tak boleh. Budak tu, mak tu pergi duduk masuk dalam terowong MRI pun takkan boleh detect buta ke, pekak ke, tak boleh. Tu hebatnya Allah Ta'ala pada mencipta sama, basar dan kalam. Hebatnya Allah pada menciptanya. Yang ketiga, ta'alu tanjizi hadis. Yang keduanya dengan kita kemudian daripada ada kita. Maknanya apa? Budak ni beranak, kita ni beranak. Beranak, dia tak nampak lagi, dia tak dengar lagi, dia tak cakap lagi. Tapi pendengaran tu ada dah, penglihatan tu ada dah, untuk bercakap tu ada dah. Cuma Tuhan tak petik switch dia lagi. Bila sampai masa Tuhan petik switch itu, budak tu mula melihat, budak tu mula mendengar, dan budak itu mula bercakap. Beranak benda tu ada, cuma switch on tu belum lagi. Switch on off tu duduk dengan Tuhan. Dia kata budak ni mendengar, maka dengarlah dia. Dia kata budak ni tak nampak, butalah budak ni. Hak tu tak ada siapa pun boleh buat. Hebatnya Allah Ta'ala pada mencipta sama', basar dan kalam. Maka sama' dan basar ini sabit bagi Allah Ta'ala. Mustahil Allah Ta'ala tu buta. Mustahil Allah Ta'ala tu tuli pekak. Mustahil. Kerana buta dan tuli ini sifat kekurangan bagi Allah Ta'ala. Mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kekurangan. Kerana telah kita sebut Allah Ta'ala itu maha sempurna. Maka bila maha sempurna Allah, tidak akan ada kekurangan, tidak akan ada cacat celanya pada zat dan sifatnya. Maka sama lawannya tuli, basar lawannya buta. Dalil sama dan basar itu sebagaimana firman Allah Ta'ala umpama dalam surah Syura ayat 11, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa huwas samiul basir, yang artinya dan ialah yang amat mendengar lagi amat melihat. Itu dalil yang Tuhan apa? Dia mendengar dan dia melihat. Dan dalil keduanya pada bahwasanya jika tiada bersifat ia dengan keduanya. Kalau Tuhan tidak bersifat dengan sifat sama dan basar ini, nescaya bersifatlah dia dengan sifat tuli dan buta. Kalau dia tak mendengar dan tidak melihat, berarti dia pekak dan buta. Dan keduanya itu batil, kerana keduanya itu, yakni buta dan tuli, itu sifat kekurangan bagi Allah Ta'ala. Dan kekurangan atas Allah Ta'ala itu mustahil sifatnya. Maka sampai sini, maka sabitlah baginya Ta'ala sama dan basar. Dan apabila sabit keduanya, mustahillah dia tuli lagi buta. Wallahu Ta'ala a'lam. Adalah dalam bawah tu dia bagi dalil daripada kitab A'lam annal 'amda fi isbati hadhihi sifati thalath a'anni sama' basar wal kalam ad-dalilun naqli duna dalil 'aqli li dha'fi id la yalzimu min kauni. Ini semua kita dah bahas tadi, kita sebut dah. Cuma dia main dalam bahasa Arab, cuma beza dia main dalam bahasa Arab tu saja. Saya baca pun tuan-tuan tak faham. Jadi dia kita tak payah baca. Wallahu Ta'ala a'lam. Cukup takat tu. Nanti kita sambung. Saya ingat boleh habis. Kita sambung pada sifat kita yang terakhir, iaitu sifat yang ke-13 pada pertemuan kita akan datang. Yang ini sifat yang terakhir bagi sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. InsyaAllah. Segala yang baik datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan silap atas kelemahan diri saya sendiri, saya minta maaf pada semua dan saya minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diri saya dan semuanya.
Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kita tutup dengan bacaan tasbih kifarah dan salawat. Subhanakallah bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qali hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.